baru nak berubah ataupun nak hijrah. Kematian itu akan datang bila-bila masa. Hati-hati dekat Mekah, dekat Madinah. Allah tunjuk cepat. Siapa yang tempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan pemudahkan jalan ke syurga. Daripada ilmu, daripada majlis ilmu, kita mendengar ilmu. Jadi kita tidak akan dapat ilmu-ilmu sebegini melainkan kita hadir di majlis ilmu. Walaupun mungkin yang hadir, yang sedang mendengar ini masih lagi di peringkat baru nak berubah ataupun nak hijrah. Mungkin merasakan bahawasanya beratnya nak buat solat sunat rawatib tu sampai 12 rakaat sehari. Nak buat 2 rakaat pun payah. Bahkan mungkin ada yang kata, Ustazah, saya ni solat fardu pun belum cukup lagi. Jika ada perasaan-perasaan seperti itu adalah satu bentuk cetusan ataupun ketukan pada hati kita. Hati kita telah mula diketuk dengan kita merasa sesuatu walaupun kita belum hijrah ataupun berubah. Tidak mengapa, sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, muslimin-muslimat sekalian. Cuma kita kena ingat satu perkara lah. Kematian itu akan datang bila-bila masa. Kematian itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak menantikan kita sama ada kita telah bersedia ataupun tidak. Maka lebih baik kita bersedia. Kita memang tidak tahu bila kita mati, bagaimana kita mati. Tapi yang pasti kehidupan pada hari ini yang pasti kita sedang hidup. Esok belum pasti. Jadi berbekalkan keadaan dan situasi tersebutlah, kita tidak boleh menangguhkan untuk hijrah. Tak boleh tangguh. Sebab yang pasti hari ini yang kita ada, yang Allah berikan. Dan sesaat, seminit, sejam selepas ini pun kita belum pasti, kita tahu kan. Jadi jangan menangguh-nangguhkan untuk melakukan hijrah, untuk bertaubat, untuk beristighfar. Istighfar tu kena lazimi selalu, Masya Allah. Allah tunjukkan sesuatu sangat cepat. Sebenarnya macam ni, memang kita akan cakap hati-hati dekat Mekah, dekat Madinah. Jaga lidah, jaga akhlak, jaga adab, jaga perbuatan. Kita cakap macam tu kan. Sebab Allah bayar cash. Contoh ayat. Allah tunjuk cepat. Hati-hati, doa baik-baik saja, buat baik dengan semua orang, macam tu kan, Masya Allah. Tapi hakikat sebenarnya kalau kita perasan dalam hidup kita, Allah bagi kita bukan hanya di Mekah Madinah, tapi mungkin di 2 tanah suci itu lebih cepat. Dan antara faktor yang saya perasan pada diri saya sendiri, sebab kita aware sangat kat sana. Kita sangat meningkatkan, kita meningkatkan tahap sedar tu tinggi dekat sana, ataupun tahap berhubung dengan Allah itu tinggi melebihi kita berada di tanah air ni. Bila di tanah suci, kita akan yang seronoknya kita kaitkan terus. Contoh kan, kita dapat sesuatu, ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Terus kita kaitkan dengan apakah sesuatu yang telah kita buat, lalu apa yang Allah terus beri. Macam tu. Lepas tu apa yang kita doa, ya Allah, baru terlintas tapi Allah dah bagi. Macam tu kan. Sebenarnya Allah ya Bar yang maha baik, Allah ya Sami yang maha mendengar, Allah ya Basir yang maha melihat, Allah ya Syahid yang maha menyaksikan, Allah ya Hasib yang maha menghitung, Allah ya Wahab yang maha memberi, Allah ya Mujib yang maha memakbulkan. Sentiasa dengan nama-nama Allah ini, dengan sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna ini terhadap kita sebagai hamba adalah sentiasa, sepanjang masa, di mana sahaja, tak kira di tanah suci ataupun di tanah air. Namun bila kita berada di sana, di tanah barakah, hati kita, jiwa kita tu lebih terarah kepada Allah. Jadi kita alert, kita macam alert. Ini alert. Sikit-sikit kita nampak daripada Allah, sikit-sikit kita kaitkan dengan Allah, sikit-sikit kita punya awareness tu, risau buat sesuatu yang buruk tu tinggi. Sebab kita takut kena cash. Macam tu lah. Masuk kena cash tu, tak ada tangguh-tangguh, tak ada hutang, terus kena. Macam tu. Kadang-kadang gurauan kan, nak mengata orang, jangan tangguh dulu, tunggu balik Malaysia baru kita mengata. Astaghfirullahalazim kan. Jangan ni tunggu balik Malaysia, ni tanah suci, kau hati-hati, Malaysia boleh lah. Macam tu kan. Muslimin muslimat, Allah berada di mana sahaja setiap masa. Allah memakbulkan permintaan hamba-Nya di mana sahaja setiap masa, sekiranya kita meminta dengan hati yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim, yang bermaksud,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, inni qarib, aku sangat dekat. Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya bagi tahu kita, jika kita bertanya di mana Allah saat kita susah, kenapa Allah tidak makbulkan doa? Kenapa Allah membiarkan kita dizalimi saat kita masih kecil lagi? Kenapa Allah berikan kita ibu ayah yang tidak belajar agama, mendidik kita dengan bukan didikan agama? Di mana Allah saat ibu bapa menderaku, contohlah ya. Di mana Allah saat sekian-sekian. Allahu Akbar muslimin muslimat. Kadang-kadang Allah mengatur kehidupan kita dengan sesuatu yang sangat perit. Kerana dengan jalan itulah kita mengenal Allah. Tanpa kita tanya di mana Allah. Allahu Akbar. Melalui jalan perit. Lalu kita jumpa jalan-jalan keluar. Jalan-jalan bahagia. Mana mungkin kita nak tahu nilai sedapnya sesuatu makanan sehingga kita merasa tak sedap dulu kan. Bila jumpa ni sedap, ni sedap. Macam tu. Macam mana kita nak tahu sesuatu kehidupan itu senang sebelum kita menempuh macam mana susah. Sebab itu kita jumpa orang yang susah, hidup dia macam tak susah. Sebab dia memang susah daripada dulu. Daripada lahir sekian-sekian. Lepas tu dia, kesiannya, tak, saya okey, tak susah lah. Dah biasa. Tapi kalau orang yang dah biasa hidup senang, bila datang susah, dia susah. Jadi kita kena tingkatkan alert kita tu di Malaysia juga. Bila dapat sesuatu, Alhamdulillah ya Allah, baiknya ya Allah terus. Sebab perkara yang paling susah kita nak buat tuan-puan sekalian, dalam ujian, dalam nikmat, kita dalam keadaan position yang sama, itu paling susah. Maksudnya tetap tenang, tetap senyum. Sebab pemberi ujian dan pemberi nikmat daripada Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.